Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran, iaitu teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian ini kita adakan dua slot. Slot yang pertama dipanggil slot Qamus Al-Quran, yang keduanya Tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, kita dah masuk pada siri yang ke-152 pada hari ini untuk kita menekuni vocabulary ataupun mufradat, kosakata di dalam Al-Quranul Karim. Root words, kata dasar ataupun kata akar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengetahuan tuan-tuan juga puan-puan, kita sekarang telah berada dalam Qamus Al-Quran pada pusingan yang ketiga dalam mencari satu kotak merah. Apa itu satu kotak merah? Iaitu perkataan yang ada dalam Quran tapi tidak kerap berulang, tidak kerap digunakan. Mungkin sekali, mungkin dua kali. Sebelum ini, pada pusingan pertama, kedua, perkataan tersebut adalah kerap berulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan lihat dalam kitab tuan-tuan, yang mana banyaknya kotak merah, maka menunjukkan perkataan tersebut sering digunakan, sering kita lalui ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, terus kita kepada pengajian kita pada hari ini, iaitu kita membincangkan huruf ba yang ada satu kotak merah. Okey, kita terus lihat pada hari ini muka surat yang ke-73, sambungan yang semalam, perkataan ba, dal dan nun. Badan, badanun. Badanun makna badan lah. Sebab badan ni, bahasa Melayu pun badan, bahasa Arab pun dipanggil badan. Antara bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Arab. Satu lagi budunun. Budunun adalah unta yang untuk dikorbankan. Okey. Sekarang kita lihat dari sudut bahasanya, lughahnya, dan juga dari sudut penggunaan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan lihat perkataan ba dan dal dan nun. Ba, dal, nun. Okey. Badan ini bermaksud jasad. Jasad, badan. Tuan-tuan, dalam Quranul Karim dia ada dua. Satu dipanggil jasad, satu dipanggil apa? Jisim. Tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah 9 line plus 1 page. Apa ayat dia? Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Fil ilmi wal jism. Jisim ni makna orang yang fil ilmi wal jism. Jisim ni maknanya roh ada dalam tu. Bukan setakat badan, tapi roh pun ada dalam tu. Satu lagi perkataan jasad. Tuan-tuan lihat dalam surah Taha. Berapa line tu? Tuan-tuan buka 8 line plus 1 page, ayat atas sekali, juzuk 16, tuan-tuan buka 8 line plus 1 page, ayat atas sekali.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فأخرج لهم عجلا. Jalan anak lembu, jasadan anak lembu yang berjasad. Lahu khuar, bagi dia ada suara. Berhala anak lembu yang mana dia ada suara. Mereka buat, orang Yahudi mereka buat sampai As-Samiri. Samiri dia buat anak lembu tu boleh keluar suara, boleh mengemuh. Okey, tuan-tuan bacalah. Sebenarnya ada angin belakang dia tu, ada ruangan angin tu yang bunyi mu. Jadi digunakan Al-Quran jasadan. Fa akhraja lahum ijlan jasadan. Apa maksud jasadan? Jasad. Jasad ni tak ada roh. Sebab tu patung anak lembu yang mereka ciptakan yang ada suara tadi tu tak ada roh. Dia tak hidup pun. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila sebut badan, dikatakan sebab apa badan? I'tibaran bi'azamil juthah, kerana besarnya tubuh badan. Besar. Sebab apa dinamakan badan? Badan ni satu anggota yang besar, badan. Kemudian tuan-tuan, bila disebutkan imra'atun badinun, imra'atun badinun ataupun imra'atun badinun, sama ada ismul fa'il badinun ataupun sifat musyabahah badinun. Maksudnya apa? Azimatul badan, perempuan yang gemuk, banyak lemak, isi dia banyak. Itu dipanggil imra'atun badinun ataupun badinun. Dinamakan badanah sebab apa? Kerana gemuk seseorang ataupun haiwan. Sama ada digunakan untuk orang ataupun untuk haiwan. Bila sebut badanah, makna dia satu yang gemuk, seorang ataupun seekor yang gemuk. Okey, daripada perkataan badana, makna samina, gemuk. Badana samina, gemuk. Okey, sama badana makna samalah. Dia makna jadi gemuk. Kadang-kadang badana maksudnya asanna, iaitu dah tua. Dah tua. Sebab apa tu? Diriwayatkan daripada Nabi SAW, la tubadiruni, jangan kamu mendahului aku, birruku'i wassujudi, jangan kamu mendahului aku ketika rukuk dan juga sujud. Nabi kata, fa inni qad baddantu, maka sesungguhnya aku telah pun baddantu. Baddan tu daripada baddana. Aku telah apa? Kabir tu, aku telah berumur, aku dah tua. Wa asnantu, aku telah tua lah, berumur. Jadi bila aku dah tua, bergerak tu lambatlah, nak rukuk sujud tu bergerak lambat. Jadi Nabi pesan, la tubadiruni birruku'i wassujudi, jangan kamu mendahului aku ketika rukuk dan juga sujud. Fa inni, fa tu li ta'lil, kerana inni, sesungguhnya aku qad baddantu, aku dah tua dah. Dalam Quran ada sebut perkataan badan ni. Kat mana Kisah Fir'aun dalam juzuk 11, 9 lai. Juzuk 11 tuan-tuan buka 9 lai. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Okey, juzuk apa ya? 11 tadi, muka surat yang ke 219. 219 ayat yang ke 92. Falyawma nunajjika bi badanika. Apa dia? Iaitu pada hari ini, sekarang ni, falyawma, pada hari ini, al-yawma nunajjika, kami selamatkan kamu wahai Fir'aun. Kami selamatkan kamu, bi badanika, kami selamatkan badan kamu.
Okey, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu jadi liman khalfaka ayah, bagi orang selepas kamu jadi apa? Jadilah kamu sebagai ayah, satu tanda peringatan, ibrah. Yang diselamatkan Allah ialah tubuh kasar, tubuh luaran. Menurut sejarah, setelah Fir'aun itu tenggelam, mayatnya yang terdampar di pantai ditemui oleh orang Mesir, lalu diawet sehingga utuh sampai sekarang ini, sampai ke hari ini, dan dapat dilihat di Muzium Mesir. Jadi fal yawma nunajjika, bukan selamatkan Fir'aun daripada lemas, bukan, selamatkan tubuh dia tu yang sepatutnya manusia 6 bulan, setahun habis, hancur, tinggal tulang aja. Tapi Fir'aun tak, dikekalkan. Untuk apa dikekalkan? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi peringatan untuk generasi selepas dia. Ada yang kata bi badan tu maksudnya dir'un, makna pada hari ini Allah Ta'ala kata kami selamatkan baju besi kamu wahai Fir'aun, baju besi. Ada yang kata lah, ada yang takwilkan makna badan dengan dir'un, tapi kita guna makna asal lah. Badan tu makna badan, bukan makna dir'un, baju besi, bukan. Okey, sebab ada juga dinamakan dir'un, dinamakan sebagai badan, baju besi. Okey, dalam surah Syu'ara pun ada mengenai dengan badan, tapi dia bukan badan, dia budunun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Okey, wal budna. Budna ni dia adalah jamak kepada badanatun. Mufrad singular dipanggil badanatun, jamak dia budnun. Okey, apa maksud dia? Iaitu yang nak dikorbankan, binatang yang nak dikorbankan, wal budna. Tuan-tuan lihat juzuk 17 Suratul Haji. Wal budna berapa lai? 6 lai 7 lai semuka 7 lai plus 1 page. Ayat yang ke-36 Suratul Haji, muka surat 336. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan kami telah jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian daripada syiar Allah. Wal budna ada yang menterjemahkan sebagai unta yang nak dikorbankan. Okey Okey, itu kita bincangkan daripada perkataan badal nun, boleh jadi badan, boleh jadi unta. Okey, sebab apalah sinonim je badan dengan unta, ialah badan ni kita bagi tahu anggota yang besar. Jadi bila unta, dia adalah badan salah satu daripada anggota yang besar berbanding lembu, kerbau dan juga kambing. Okey, sebab tu sesuai badan budunun jamak kepada badanatun, iaitu unta. Seterusnya satu kotak merah, kita lihat perkataan bazalra. Bazara yubadziru tabdziran, makna menabur ataupun membazir. Daripada wazan, atas wazan apa tu? Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Okey, di sini dipanggil badzara yubadziru tabdziran. Bila sebut bazara, makna asal at-tafriq, bercerai-berai, berterabur. Tafriq, memecah belahkan. Okey, jadi asalnya adalah, tuan-tuan tengok bazalra ni asalnya apa nama, bazrun, jamak dia buzur, itu maknanya benih.
Jadi di sini bazrun jamak dia buzur adalah benih. Jadi bila mana disebut badzara yubazziru tabzir, dia asalnya adalah ilqaul badzra, ilqaul bazri, iaitu mencampakkan benih, lemparkan benih. Itu dipanggil sebagai badzara. Itu makna asal. Badzara yubazziru makna asalnya adalah campak benih. Letak, kalau kita pergi dekat kebun apa, kita campakkan benih-benih tu. Cuma kalimah ini diisti'arahkan, dipinjamkan untuk setiap yang mudayyi' limalihi, bagi setiap yang mensia-siakan harta dia. Itu dipanggil sebagai tabzir, mensia-siakan harta dia. Dia buang, lempar harta. Beli makan banyak-banyak, buang kat tu sampah. Itu makna membazir. Okey. Sebab tabzirul bazar tadyi'un fi zahir liman lam ya'rif ma'ala ma yulqih. Orang yang tabzirul bazar, orang yang kita panggil melemparkan benih dekat kebun. Dia pergi kebun ke tempat tanaman, dia campak benih. Jadi seolah-olah dia mensia-siakan pada zahir benih yang banyak tu, baja ke benih ke banyak, campak. Sebab apa? Dia melemparkan satu perkara yang dia sendiri pun tak tahu apakah kesudahan dia. Macam mana akan datang, adakah tumbuh ataupun tidak. Sebab itu bukan kerja kita, kerja Allah. Nampak? Begitulah juga orang dipanggil membazir. Dia beli-beli, dia buang, dia tak tahu. Bila dia buang ni, kemungkinan haiwan makan, alhamdulillah. Haiwan tak makan, maka jadi membazir, sia-sia macam tu. Okey. Dalam Quran disebutkan perkataan ini ada dalam 3 kali je disebutkan. 3 kali juga disebutkan. Cuma dia asal daripada bazalra, cuma dipecahkan 3. Bazara tu, dia punya bazara adalah fi'il, verb. Dipecahkan ismul fa'il, ismul masdar dan juga fi'il mudhari', fi'il nahi. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-15 plus satu lay plus satu page, satu lay plus satu page, juzuk 15 suratul Isra, muka surat 284, ayat yang ke-27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nampak? Sesungguhnya al-mubadzirin, orang-orang yang membazir, mubadzirin daripada bazzara yubadziru tabziran. Okey, ismul fa'il adalah mubadzir. Kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ayat sebelum ayat 26. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir, fi'il nahi daripada bazzara yubadziru, fi'il mudhari'. Jangan kamu membazir. Tabziran dengan satu pembaziran jadi maf'ul mutlaq. Tabziran adalah ismul masdar. Okey, jelas perkataan tak banyak, itu dia yang ada dalam Quran. Daripada bazalra. Sebab tu satu kotak merah saja. Kita lihat lagi pada muka surat 73 ini ada berbaki 3 lagi perkataan. Kita nak habiskan hari ini insya-Allah, iaitu perkataan barajim. Burjun, jamak dia, plural dia adalah buruj, iaitu menara ataupun bintang. Burjun. Kalau tuan-tuan pergi di Dubai, ada satu kita panggil hotel, fondok yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi dipanggil apa? Dipanggil Burjul Khalifah ataupun Burujul Khalifah. Antara, tak salah saya, Burjul Khalifah. Sangat tinggi Dan juga dia ada batasan-batasan tingkat, yang mana mungkin contoh 1 sampai 70 tingkat. Buka puasa dia lain. Start 71 tingkat sampai berapa ratus tingkat. Dilewatkan sikit buka puasa dia, mungkin 3-4 minit. Kemudian daripada tingkat yang ke berapa, 200 ke 300 lebih, sampai ke atas
dilewatkan lagi. Burjul Khalifah. Tuan-tuan tengok, type Google tengoklah. Burjul Khalifah di Dubai. Okey. Tabarraja makna berhias. Tabarraja. Daripada perkataan barajim. Tuan-tuan lihat dalam Quranul Karim dan juga dari segi lughahnya. Okey. Burjun. Okey, burujun jamak dia buruj adalah al-qusur. Al-qusur jamak kepada qasrun, iaitu istana. Okey. Dinamakan sebagai burujun nujum. Sebab apa burujun nujum? Buruj bintang. Kita panggil orbit bintang lah. Buruj, Burujun nujum li manaziliha al-mukhtassah biha, iaitu bintang pada tempatnya, pada orbit dia yang dikhususkan. Dia akan berputar mengikut orbit dia saja. Burujun nujum. Okey. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, was-samaa'i dzatil buruj. Allah Ta'ala bersumpah demi langit yang mempunyai buruj. Tuan-tuan tengoklah juzuk 30 suratul buruj. Ayat pertama lah. Muka surat 590 ayat yang pertama, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Nampak? Jamak kepada burujun, bintang. Boleh juga kita katakan tadi burujun, dinamakan dia burujun nujum, bintang yang sedang berputar di orbitnya, di tempat laluan landasan dia, itu juga dipanggil sebagai burujun. Alladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Burujan. Okey. Buruj di mana tu? Surah apa nama juzuk 19 tu? Surah Furqan. Suratul Furqan juzuk 19. Di mana je 19 Dua lai juzuk 19 tuan-tuan lihat. Juzuk 19 dua lai. Tuan-tuan lihat pada muka surat 365 ayat yang ke-61. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit tu ada gugusan-gugusan bintang. Fis sama' buruja. Buruja jamak kepada buruja, ada gugusan-gugusan bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah Ta'ala menjadikan pada gugusan bintang tadi apa? Matahari dan juga bulan yang bersinar. Qamaran munira, bulan yang bersinar. Sirajan, matahari. Siraj maknanya lampu, tapi maksud di sini matahari lah. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Buruj. Buruj juzuk apa tu? Juzuk 5, 4 lai plus 1 page. 4 lai plus 1 page. Tuan-tuan tengok tu. Betul. Ada tak? Okey. Ayat ke muka surat 90 suratul Nisa ayat yang ke-78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullum min 'indillah
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Aynama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendapatkan kamu, walau kuntum, walaupun kamu berada di fi burujim musyayyadah. Berada di mana tu? Di buruj musyayyadah. Apa maksud buruj musyayyadah? Dalam benteng yang tinggi, yang kokoh. Buruj makna benteng. Tuan-tuan, musyayyadah yang kuat, yang tinggi, yang kokoh. Kematian pasti mendapatkan kamu di mana kamu berada, tak kira di benteng mana pun. Yasih an yurada biha buruj fil ard. Dia ada dua maksud, dua makna. Dua makna sahih. Makna yang pertama, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Buruj musyayyadah boleh kita mahmulkan, kita letakkan makna dia adalah buruj fil ardi, iaitu buruj di dunia, di bumi ni. Wa an yurada biha buruj an-najmi, boleh juga kita maksudkan dengannya yang dimaksudkan dengan buruj musyayyadah iaitu buruj bintang. Iaitu buruj bintang. Okey. Kemudian kalau kita kata buruj tu makna bintang, okey, gugusan bintang, jadilah penggunaan lafaz musyayyadah, gugusan bintang yang kukuh. Jadi lafaz musyayyadah itu sebenarnya pada yang ala sabilil isti'arah, makna nak satu kata pinjam lah, kata pinjam isti'arah. Okey, sebab itu Az-Zuhair dia kata apa tau, wa man haba asbabal manaya yanalnahu walau nala asbabas sama'i ibusali walau nala asbabas sama'i bisullami. Siapa yang takut pintu-pintu kematian akan mendapatkannya. Walau nala, orang yang takut orang yang takut pintu kematian. Asbab ni boleh juga kita terjemahkan pintu, sebab dalam Quran disebutkan asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Asbab mana pintu. Okey, orang yang takut sebab kematian akan mendapatkannya, ataupun pintu kematian akan mendapatkannya, walau nala asbab as-sama'i bisullami, walaupun dia mendapatkan pintu-pintu langit dengan tangga. Dia panjat tangga sampai ke langit, tetap kematian akan dapatkan dia juga. Jadi maksudnya buruj ni boleh dua, sama ada buruj yang di dunia ni maksudnya benteng yang kukuh, istana yang kebal, kalis peluru contoh, tetap kematian akan mendapatkannya bila sampai waktu ajal dia. Ataupun maksudnya nak naik ke atas, ke langit sana, ke bintang, tetap kematian akan mendapatkannya juga bila sampai tempohnya, sampai ajalnya. Okey, kemudian tabarraja, daripada barajim juga, tabarraja ya tabarraju tabarrujan. Bila kita kata tabarrajat al-mar'atu, maksudnya apa? Tashabbahat bihi fi izharil mahasin. Perempuan ni dia nak menzahirkan kecantikan dia. Okey, nak menzahirkan kecantikan dia. Sebab tu Quran kata dalam suratul Ahzab juzuk 22 page yang pertama, waqarna tu bukan corona waqarna tu makna duduk, diam kat rumah, duduk tetap. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu
Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tuan-tuan nampak Juzuk 22 muka surat 422. Tuan-tuan nampak tak? 422. Pada ayat yang ke-33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarraj. Tetaplah kamu wahai perempuan dekat rumah kamu. Jangan kamu berhias dengan perhiasan jahiliah yang pertama. Nampak? Berhias. Okey. Ayat ke apa? 33. Apa tingkah laku jahiliah yang pertama? Jahiliah yang dahulu ialah jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jahiliah sekarang ialah jahiliah kemaksiatan yang terjadi sesudah datangnya Islam. Jahiliah pertama jahiliah dulu sebelum kedatangan Nabi. Sekarang pun zaman jahiliah juga. Bunuh anak, tanam anak, buang anak, okey. Ghayra mutabarrijatin bizina. Juzuk satu lagi, juzuk apa? Ghayra mutabarrijatin bizina. Juzuk yang ke 18. Tuan-tuan tengok juzuk 18 berapa lai? 8 lai plus 1 page. Juzuk 18 8 lai plus 1 page. Di mana? Muka surat 358. Ayat yang ke 60. Surah An-Nur. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. Nampak? غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Okey. Tuan-tuan lihat. Ghayra mutabarrijatin bizinah. Mereka tidak menampakkan perhiasan. An yadh'na, tidak berdosa kepada mereka. An yadh'na thiyabahun. Mereka menanggalkan pakaian mereka. Ghayra mutabarrijatin bizinah, dan juga tidak berhias, menampakkan perhiasan. Jadi makna perempuan yang dah retired, dah menopause, perempuan dah tua, jadi untuk mereka ni boleh tanggalkan pakaian, tak berdosa. Tapi dengan syarat tidaklah ia berhias, tanggalkan pakaian tersebut. Makna boleh tanggal pakaian perempuan, tuan-tuan. Ini kita ada bincang dalam slot tadabbur dahulunya. Thiyabahunna dengan libas. Kita dah bagi comparison, perbandingan antara ayat Quran libas dan juga thawb, thiyab. Dalam ayat ni thiyab, thawb, thiyabun. Thiyab ini makna pakaian luar. Libas pakaian dalam. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa. Pakaian takwa di mana? Dalam. Okey. Jadi maknanya tanggal pakaian luar. Macam orang pakai jubah perempuan. Dalam ada pakaian lagi. Cuma luar dia pakai macam apa? Abaya tu. Jadi untuk perempuan dah tu dia boleh tanggalkan pakaian luar. Tapi tetap tutup aurat lagi dalam. Cuma tak berhias lah. Itu maksud. Itu perbezaan bahasa dari sudut thiyab dan juga libas. Kita dah bincang, tuan-tuan lihat balik kita punya siri-siri yang lalu, perbezaan antara libas dan juga thiyabun. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barjun juga maksudnya apa? Tadi burjun burjun makna bintang. Kalau barjun makna sa'atul ain, makna mata yang luas, cantik, bulat mata dia cantik. Bukan mata juling, tak, mata dia bulat, elok, cantik, lawa. Barjul kita panggil barjun, sa'atul ain. Alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat lagi perkataan yang seterusnya daripada baraha.
bariha yabrahu. Tuan-tuan, bariha yabrahu barahun. Barahun mana apa barah? Bukan barah. Barah tu kanser. Ini barahun. Barah bara alif ha. Barah maknanya al-makanul muttasi', tempat yang luas. Al-zahir alladhi la bina'a fihi wa la syajar. Tempat yang luas, yang zahirnya luas dan tidak ada sebarang binaan pada tempat tersebut, tidak ada tanaman pokok-pokok, tak ada di tempat tersebut. Itu dipanggil barah. Jadi diiktibar juga kadang-kadang barah ni maknanya zuhur, makna zahir. Ialah bila kata tempat yang luas, yang lapang, barah. Maknanya tempat yang zahir yang tak ada apa-apa, kosong je. Okey. Bila fa'ala kadza barahan. Barahan makna apa? Jelas. Dia telah membuat satu perkara seperti ini jelas. Sarahan, jelas. Tak tertutup ataupun tak tersembunyi. Jelas perbuatan sebut barah. Zahir dan juga jelas. Sebab itu bila sebut bariha al-khafa'u, telah zahirlah perkara tersembunyi. Bariha. Dekat sini dia terjemah apa? Meninggalkan dan berhenti. Dua je. Meninggalkan ataupun berhenti. Sebenarnya makna asalnya bariha ni maknanya apa? Iaitu zahir, terzahir, jelas. Al-barihu, barih. Barih maknanya angin yang sangat kencang, yang sangat kuat. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey. Tuan-tuan lihat. Barih jamak dia adalah bawarih. Barih jamak dia adalah bawarih. Barihun jamak dia apa? Bawarihu. Dia kadang-kadang kita panggil benda yang tasya'um lah, benda yang malang, benda tidak elok. Okey. Kemudian al-barihah. Al-barihah maksudnya yesterday, malam tadi. Semalam, malam tadi. Kalau yesterday, semalam dipanggil ams. Hamzah mim sin. Amsi. Tapi kalau sebut al-barihah dia makna malam tadi. Okey. Al-barihatu. Kemudian tuan-tuan, barihah ada makna yang kedua. Makna asalnya iaitu makna yang kedua dipanggil sabata. Makna tetap, berhenti, tetap. Barihah, tetap ataupun sabit. Dalam ayat Quran, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. La abrahu dikhususkan dengan isbat, mengisbatkan, mensabitkan sesuatu perkara. Seperti perkataan seseorang, dia kata la azal, la azalu, la abrahu, makna sama, maknanya mengisbatkan sesuatu. Okey. La azalu, la abrahu, makna sama. Sebab apa ya? Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, sebenarnya bariha dan juga zala, bariha, zala maknanya adalah makna nafi. Tuan-tuan tahu bariha, zala maknanya makna nafi. Dia menuntut makna nafi, bariha dengan zala. Kemudian letak pula la sebelum dia, la abrahu, la azalu. Jadi bariha tu sendiri dah nafi, letak lagi huruf nafi. Bila negatif dengan negatif, jawapannya adalah positif. Negatif, positif. La nafi, abrahu nafi, jadi isbat. Nafi jadi isbat. Bermaksud negatif jadi positif. Okey.
wan nafiyani yahsul min ijtima'ihima isbatan. Dua nafi akan terhasillah berkumpulnya dua huruf nafi, la dan juga abrahu, maka jadilah dia isbatun. Lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Okey. Tuan-tuan lihat juzuk berapa tu ya? Surah Taha. Taha juzuk apa? 16. Tuan-tuan lihat muka surat 318. Ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-91. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka berkata. Mereka kata apa? Mereka menjawab, lan nabraha, kami akan tetap, akan sentiasa ke atasnya, iaitu menyembah patung anak lembu ni, akifin, beriktikaf, tetap. Iktikaf maknanya tetap, akifin, duduk iktikaf depan anak lembu, hatta yarji'a ilaina Musa, sehinggalah Nabi Musa kembali kepada kita. Lan nabraha maknanya sentiasa tetap. Boleh jadi lan tu huruf nafi, lan tidak. Nabraha makna lan, nabraha daripada bariha tu makna nafi juga. Nafi juga, nafi dengan nafi jadi makna isbat, tetap. Dia sebenarnya zala dan juga bariha ni adalah akhawat siapa? Akhawat kana. Tuan-tuan yang belajar nahu, dalam inna ada akhawat, ada adik-beradik dia. Dalam kana juga ada adik-beradik. Ini adalah adik-beradik kana. Sebab bila adik-beradik kana, dia ada satu tugasan jawatan, iaitu dia perlu merafa'kan isim, menasabkan khabar. Itu tuan-tuan belajar dalam nahu lah. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan type dalam playlist kita pengajian nahu, tengok bahagian kana dan juga inna, insya-Allah akan keluar lah. Kemudian tuan-tuan tengok dalam suratul kahfi juzuk yang ke berapa? Dalam suratul kahfi juzuk yang ke-15, 9 line plus 1 page 9 line plus 1 page juzuk 15. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Ayat ke-60 suratul kahfi, muka surat 300. Ketika Nabi Musa berkata kepada fatah, kepada khadim, iaitu Yusha' bin Nun, la abrahu. La abrahu, apa maksudnya la abrahu? Aku tidak akan berhenti. Mana aku akan terus berjalan, aku sentiasa berjalan. Hatta ablugha, sehinggalah aku sampai majma'al bahrain, tempat berkumpul dua lautan. Tempat bertemu dua lautan. Au amdi huquba, ataupun kita akan berjalan sampai bertahun-tahun. Okey. Itulah huruf nafi. Abrahu itu pun nafi juga. Jadi nafi maknanya sentiasa berjalan. Zala pun sama makna dia. Zala, bariha. Tuan-tuan lihat dalam surah tu, Allahumma salli ala Muhammad, surah tu Ghafir juzuk 24, 5 line 5 line 24. Tuan-tuan lihat 24, 23, 24. Di mana 24? 24 ni. Okey. Muka surat yang ke-471. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan lihat. 471 ada tak? Famaziltum. Okey. Tuan-tuan lihat ayat yang ke-34. Ayat ke-34, ayat
34 surah Ghafir, muka surat 471. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Tuan-tuan nampak ayat atas sekali, fama ziltum, daripada zala. Ziltum pada zala yazalu. Okey, zala yazalu. Ziltum ma tu manafi, ziltum tu makna nafi juga, jadi sentiasa. Fama ziltum fi syak, apa maksudnya? Kamu sentiasa dalam keraguan. Okey. Rasa cukup sekadar itu dulu. Perkataan bariha yabrahu, mana ada meninggalkan, berhenti, makna sentiasa lah. Okey, dengan syarat didahului dengan huruf nafi sebelumnya. Tak kira huruf nafi la ke ma ke lan ke. InsyaAllah kita akan sambung esok muka surat 73. Ada satu lagi, baradal. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah selesai pengajian kita, iaitu Qamus Al-Quran pada hari ini. Satu pengajian yang sangat penting untuk kita menguasai kosakata bahasa Arab dengan baik. Tuan-tuan, kita terus berpindah kepada slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita dalam perbincangan apa? Iaitu perbincangan kita berkisarkan fawasilul ayah, hujung ayat. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lihat, kita nak bincangkan hari ini dua surah sahaja. InsyaAllah ta'ala. Kita lihat tuan-tuan pada suratul An'am ayat 131 dan juga suratul Hud ayat 117. Suratul Al-An'am, tuan-tuan buka Quran dulu lah supaya nampak gambaran lebih jelas. Okey, suratul Al-An'am juzuk yang ke-8. Tuan-tuan buka juzuk 8. Juzuk 8 Suratul An'am, ayat ke berapa tu? 144. Tuan-tuan puan-puan, lihat ayat yang bawah sekali, muka surat 144, ayat 131. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah, tidaklah Tuhan kamu membinasakan satu kampung, muhlikal qura bi zulmin, dengan sebab kezaliman, wa ahluha, sedangkan penduduk kampungnya ghafilun, lalai. Lalai. Okey tuan-tuan, tanda dulu di situ muka surat 144. Tuan-tuan buka lagi juzuk yang ke-12. Tuan-tuan lihat di sana surah Hud ayat ke-117, juzuk yang ke-12 sebelum masuk surah Yusuf, muka surat 234, ayat bawah sekali juga 234. Tadi berapa? Tadi 144, ni 234, ayat bawah sekali, ayat 117 surah Hud. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kamu Allah Ta'ala tidak membinasakan satu kampung dengan sebab kezaliman. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya muslih, orang yang baik. Penduduknya berbuat kebaikan, membuat kebaikan. Jadi tuan-tuan lihat 117 wa ahluha muslihun, 131 suratul An'am wa ahluha ghafilun. Ayat yang sama.
Cuma perbezaan di awal tu biasalah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura, tapi maknanya sama je. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sekarang ni kita belajar dalam topik fawasilul ayah. Itu kena highlightkan dulu, takut berterabur, tak tahu bincang topik apa. Topik kita akhir ayat, awalnya sama, tengahnya sama, tiba-tiba di akhirnya lain. Okey, di akhirnya lain. Di sini suratul an'am wa ahluha ghafilun, suratul hud wa ahluha muslihun. Ghafilun makna orang yang lalai, muslihun orang yang baik, orang yang membuat kebaikan. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti bila kita nak tahu sesuatu perbezaan ni, kita tengok siyaqul ayah, ayat sebelum dia. Tuan-tuan lihat ayat ke 130. 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna 'ala anfusina وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok terjemahan wahai jemaah jin dan juga manusia. Alam ya'tikum rusulun, tidakkah datang kepada kamu beberapa orang rasul, minkum di kalangan kamu, yaqussuna alaikum, mereka cerita kepada kamu ayati, ayat-ayat aku. Allah Ta'ala kata, wa yunzirunakum, tidakkah mereka memberi peringatan kepada kamu, liqa'a yaumikum hadha, pada hari bertemunya kamu pada hari ini. Maknanya apa? Dalam ayat ini nak bagi tahu, disebutkan siyaqul ayah zikrur rusul, disebutkan rasul-rasul datang kepada kamu, rasul-rasul memberi inzar, peringatan, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, memberi peringatan kepada kamu, dan juga tabligh, iaitu menyampaikan risalah dakwah kepada kamu. Okey, dan juga menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala tidak membinasakan beberapa orang kaum. Zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura. Muhlikal qura, membinasakan beberapa kampung, makna beberapa kaum. Allah Ta'ala tak binasakan dalam keadaan mereka lalai. Rasul tak datang, peringatan tak ada, dakwah tak sampai, tiba-tiba azab turun. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tak zalim. Tak zalim. Ketika kamu lalai, lalai itu maksudnya apa? Lalai itu maksudnya bukan lalai tak teringat, bukan. Lalai ni maksudnya mereka tak diberi peringatan, belum diberi peringatan, dan juga mereka tidak ditaklifkan lagi, tidak dipertanggungjawabkan lagi. Sebab kita ni orang duduk dalam hutan sana tu, ratusan meter, ratusan kilometer dalam hutan, ribuan kilometer dalam hutan. Agama tak sampai kat dia kadang-kadang. Agama tak sampai. Adakah kita nak salahkan dia? Tak semayang 5 waktu, bukan salah dia, agama tak sampai kat dia, tak ada orang nak pergi jumpa dia. Itu yang tuan-tuan kena faham. Jadi bila agama, peringatan tak sampai kepada dia, jadi dia termasuk dalam ghafilun, orang-orang yang lalai. Sebab apa? Peringatan tak sampai lagi kepada dia, dan juga belum lagi ditaklifkan apa-apa lagi. Bila dah sampai perintah, ada orang dah bagi tahu agama seperti ini, kena semayang semua, tapi kalau dia tak nak buat, barulah diazab dia, diseksa dia. Okey, siapa yang belum diberi peringatan, maka dia dipanggil ghafil, lalai. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, dalam surah Yasin ayat ke-6, surah Yasin, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
Apa ayat dia? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat sebelum tu lagi tu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mana Quran ni? Quran turun daripada Allah Azizir Rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya kamu beri peringatan Quran kepada satu kaum, litunzira qauman, beri peringatan kepada satu kaum, ma unzira aba'uhum, yang tidak diberi peringatan kepada ayah mereka, fahum ghafilun, maka mereka lalai. Agama tak sampai kepada ayah mereka, jadi ayah mereka termasuk dalam ghafil, yang lalai. Sebab itu Allah Taala menyatakan wama kana Allahu zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi wa ahluha ghafilun. Ketika mereka lalai, Allah Taala tak azab mereka, tak hukum mereka. Lalai maksudnya apa? Agama tak sampai, risalah dakwah tak sampai kepada mereka. Jelas Sebab apa? Ayat sebelum dia menceritakan tentang inzar wa yunzirunakum, memberi peringatan. Kemudian rasul-rasul datang kepada mereka. Okey. Sekarang kita lihat dalam surah Hud. Sebab apa diletakkan wa ahluha muslihun? Tuan-tuan, kalam siyaqul ayah adalah alal islah, iaitu membuat kebaikan dan melarang daripada buat kerosakan di permukaan bumi. Macam mana kita nak tahu buat kerosakan di permukaan bumi dilarang dalam ayat ni? Tuan-tuan lihat ayat sebelum je lah. Ayat 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Okey. Bila sebut jangan buat kerosakan, sudah pasti yang sesuainya apa? Iaitu muslih wa ahluha muslihun, iaitu buat kebaikan. Tengok kita tengok ayat 116. Mengapakah tidak ada di kalangan umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari mengerjakan kerosakan di permukaan bumi, illa, kecuali sebahagian kecil saja di kalangan orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan bermewah-mewah, kemewahan yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang yang berdosa. Okey. Dalam ayat ini nak memberi peringatan jangan buat kerosakan di permukaan bumi. Jadi ayat ke-117 menyatakan Tuhan kamu Allah Ta'ala tidak akan membinasakan kaum sedangkan kaum tadi buat kebaikan. Sebab kerosakan lawan dia kebaikan. Tuan-tuan lihatlah dalam kitab Durratut Tanzil, Durratut Tanzil. Dalam dua ayat ghafilun dan juga muslihun, dia nyatakan perbezaan dia. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, bila mana dalam kitab Durratut Tanzil dia ada penambahan sikit. Dia kata apa? Dalam ayat suratul An'am tadi, mana dia suratul An'am? Tadi ayat ke-130 tadi. Sebab apa disudahi dengan wa ahluha ghafilun? Kerana mengisyaratkan apa yang telah terdahulu daripada iqab, hukuman. Allah Ta'ala kata apa? Qalan naru mathwakum khalidina fiha illa ma sya Allah. Allah Ta'ala kata api neraka pada ayat 128 128 ayat atas tu, hujung sekali, ayat last tu. Allah Ta'ala kata api neraka tempat tinggal bagi kamu, kamu kekal di dalamnya melainkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Okey. Bila ada mengisyaratkan ayat sebelum ayat 131 iaitu ayat 128 mengisyaratkan azab, jadi di bawah ni tak letaklah wa ahluha muslihun, letak wa ahluha ghafilun, sesuai.
orang yang lalai, azab api neraka. Tak sesuai wa ahluha muslihun. Okey. Manakala selepas daripada tu ayat ke 130 pula Allah Taala kata ya ma'syaral jinni wal ins yang kita bincangkan tadi. Okey. Pada suratul An'am ni Allah Ta'ala tidak akan azab ketika mereka lalai. Bahkan Allah Ta'ala beri bahkan nanti mereka di dunia diperingatkan dengan datangnya Rasul, datangnya peringatan. Sebab kalau Allah Ta'ala terus azab mereka, di akhirat nanti mereka bangun dan mereka dirikan hujah, wahai Allah, mengapa kamu binasakan kami? Agama tak sampai kepada kami. Mereka akan berhujah dengan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala hantar Rasul semua dulu. Jadi dalam surah Hud ini yang kita bincangkan tadi, kaum yang mana dahulunya mereka buat kerosakan sehingga yang melarang mereka ni ulu baqiyah, sedikit sangat yang melarang mereka daripada kerosakan, daripada buat kerosakan di permukaan bumi. Yang lain semua biarkan. Jadi bila mana lawan kepada fasad, apa dia, al-islah, as-salah, lawan kepada fasad ni makna rosak, buat kerosakan di permukaan bumi. Lawan dia adalah solah, buat kebaikan. Sebab itu sesuai Allah Ta'ala bagi tahu pada ayat 116, yanhauna 'anil fasad, lawan dia di bawah wa ahluha muslihun. Allah Ta'ala sebab mereka buat kerosakan pada ayat 116, pada ayat 117 Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak binasakan beberapa kaum, sedangkan ahlinya, penghuni kampung tadi adalah penghuni yang berbuat kebaikan. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan tadabbur kita dalam suratul An'am dan juga suratul Hud. Mudah-mudahan bermanfaat kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang ikuti pengajian kita. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini, saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap dalam penyampaian. Jangan lupakan kita bertemu esok 9.45 pagi. Dan tuan-tuan yang terlepas untuk layari kita punya siri-siri yang sebelum ini, siri Qamus Al-Quran, teknik dan juga teknik Nahwu dan juga Soroh yang diguna pakai dalam Quran, dalam kitab ini juga, dan juga ciri tadabbur kita. Tuan-tuan boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada pelbagai siri, tuan-tuan boleh pilih, kita ada playlist dia. Dan jangan lupa tuan-tuan tekan butang share, sama-sama kita manfaatkan, memanjangkan video ini supaya ramai yang berkongsi mendapat perkongsian yang baik mengenai dengan kalamullah, iaitu perkataan-perkataan yang kita bincangkan, yang kita perincikan mengenai dengan mufradat vocabulary, perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Cukup sekadar itu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.